Kalau dia berzikir, maka dia itu hidup. Tuan-tuan, tapi kalau dia meninggalkan zikir, maknanya dia mati. Yang mati hatinya, tuan-tuan, apa tandanya? Satu, gilo-gilo cinta dunia. Tak kira lah Rajab ke, Syaban ke, Ramadan ke, lantak lah. Yang penting dia kayu, tu kan? Imam Ibn Athaillah, tuan-tuan, telah memberikan kita satu peringatan yang baik, tuan-tuan. Maka dia kata apa? Min alamati mautil qalbi, tuan-tuan, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Antara tanda, tuan-tuan, ciri-ciri hati kita dah mati, tuan-tuan, apa dia? Tuan-tuan, kita langsung tidak bersedih kalau kita tak dapat melakukan ketaatan. Wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat, dan rasa macam tak bersalah kalau melakukan kemaksiatan. Ini tanda, tuan-tuan, ciri-ciri hati orang yang dah mati. Tuan-tuan, maka sebab itu dalam hadis, kita balik kepada konsep wirid tadi, wirid Rajab, wirid Syaban, wirid Ramadan. Dalam hadis Nabi memberikan perbandingan. Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu kamathil hayyi wal mayyit. Nabi bagi perbandingan, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan perbandingan orang hidup, tuan-tuan, dengan orang mati, tuan-tuan, iaitu kita tengok, kalau dia berzikir, maka dia itu hidup, tuan-tuan, tapi kalau dia meninggalkan zikir, maknanya dia mati. Orang mati, tuan-tuan, dia nak respon apa? Kita dah jadi jenazah, kan? Kita duduk depan imam, kan? Kita masuk kena mandi, tuan, tak payah kita nak komplain dengan bilah siap dah, kan, tuan-tuan? Kita dah mati. Maka, tuan-tuan, itu perumpamaan, tuan-tuan, orang yang mati hatinya, tuan-tuan. Apa tandanya? Satu, gilo-gilo cinta dunia. Tak kira lah Rajab ke, Syaban ke, Ramadan ke, lantak lah. Yang penting dia kayu, tu kan? Ini satu, tuan-tuan. Tak ada kira halal haram dah. Ini satu penyakit. Tuan-tuan, cinta dunia yang melampau-lampau, dengan arti kata sampai melanggar perintah Allah, syariat Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ciri orang yang mati hati ni, tuan-tuan, dia tak hargai langsung Rajab ni. Iaitu, tuan-tuan, orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah. Kan? Sebab itu, kan, kita baca, tuan-tuan, manaqib ataupun sirah ahli suffah. Ya, Nabi bersyukur sebab Nabi dapat kawan-kawan yang fuqara al-muhajirin ini, tuan. Adhiyaful Islam. Kerana dalam Quran, Allah minta Nabi bersabar, tuan-tuan, dengan kumpulan ahli suffah ini. Dan kita simpulkan, tuan-tuan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nabi bersyukur, alhamdulillah, sebab aku dapat berkawan dengan geng-geng zikir ni, kumpulan ahli zikir. Aku bersyukur sebab aku dapat bersama menatap mereka, dan aku dapat join mereka. Allah suruh aku sabar dengan mereka. Dari sudut harta mereka tak ada, tapi dari sudut pahala mereka banyak pahala, tuan-tuan. Kerana apa tadi? Adanya wirid, tuan-tuan, pagi dan petang. Kan, tuan-tuan, kan? Jadi ciri orang yang mati hati ni apa? Selain daripada cinta dunia, malas berzikir, tuan-tuan. Yang ketiga, iaitu, tuan-tuan, tenggelam dalam melakukan kemaksiatan. Jadi kita nak hidupkan hati kita, lawankan dengan 3 ciri tadi itu. Yang pertama, kita ada sifat zuhud. Kenapa? Harta, tuan-tuan, berada di tangan, bukan masuk dalam hati ketika solat. Kira jadi accountant dia, kira modal dia berapa untung. Itu memang tak ada zuhud lah tu. Itu memang cinta dunia lah. Zuhud ini, tuan-tuan, seperti zuhudnya Imam Nu'man ibn Thabit, Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Dia, tuan-tuan, tokek kodai, tokek kain, jutawan besar. Tapi, tuan-tuan, Imam Abu Hanifah, walaupun dia orang milioner, peniaga yang baju jubah, tuan-tuan, tak macam kita pakai, dia mahal. Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, dalam pengajian dia tengok satu pakcik itu pakai baju yang kurang sesuai untuk masjid. Compang-camping, mungkin terlampau dah lusuh sangat. Maka lepas solat, tuan-tuan, kata Imam Abu Hanifah, pakcik, angkat sejadah. Kenapa? Ya, kelas dah habis, pengajian dah habis, lepas isyak lah. Pakcik angkat sejadah. Bawah sejadah, tuan-tuan, ada 1000 dirham. Imam Abu Hanifah, kenapa nak buat dengan duit ni, Imam? Pakcik tolong beli salai, sepersalinan pakaian lah, belilah jubah, belilah kopiah elok sikit, datang masjid. Ya, pakcik boleh pakai duitnya, nanti datanglah dengan keadaan yang lebih sesuai. Kata Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, nama dia, tuan-tuan, bagi peluang kepada pakcik ni. Pakcik ni macam orang Shah Alam lah. Apa, tuan-tuan? Apa barang, Mam, saya nak beli duit, saya ni pun kaya. Saya tak layak terima bantuan imam ni nak beli baju, saya memang mampu. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau mampu, baiklah gagal macam orang mampu, janganlah buat macam tak mampu. Maknanya pakailah yang senonoh sikit, datang surah masjid, pakai elok sikit menghadap Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham?
Itu Imam Abu Hanifah yang kaya. Dia sekali bagi sponsor 1,000 dirham, tuan-tuan. Bukan dirham duit RM Malaysia. Tu lebih mahal daripada pound sterling. Tapi Imam Abu Hanifah, tuan, dia punya minyak wangi, tuan-tuan. Sini section berapa? 9. Section 18 dah bau minyak wangi, tuan. Nak khabar kualiti bau. Kita punya minyak wangi kan bau kemenyan kan. Dia memang wangi, tuan. Orang tu imam sampai. Imam Abu Hanifah, seorang imam yang kaya. Imam Laith bin Sa'ad, yang maqam ni insya-Allah saya akan ziarah juga, tuan, bersebelahan dengan maqam Imam Syafi'i. Kubur Imam Laith, tuan. Imam Laith ni kata Imam Syafi'i lebih alim daripada Imam Malik. Mau nyosah tak dapat, tak sampai jumpa. Imam Syafi'i masuk ke Mesir, tuan-tuan. Imam Laith bin Sa'ad telah meninggal dunia. Seorang ulama hadis, pakar hadis, tuan-tuan, ya, yang mempunyai sanad yang tinggi. Imam Laith, tuan-tuan, kalau pergi haji, dia tak main yang kelas-kelas bawah, tuan. Dia pergi dengan 3 kapal. Dia pergi, tuan-tuan, Imam Laith akan taja, dia juga menaja Imam Malik di Madinah. Jadi nak cerita, tuan-tuan, dia kaya. Dia kaya, tuan-tuan. Syekh Tariqat Asyadiliyah. Siapa, tuan-tuan, yang mengasaskan Tariqat Asyadiliyah? Imam Abul Hasan Asyadili. Imam Abul Hasan, tuan, dia melahirkan murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Dan khalifah yang ketiga bagi Tariqat Syadiliyah, tuan, namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita bacakan hikam beliau ni. Tuan-tuan, cuba tengok. Tuan-tuan, Imam Abul Hasan Asyadili, tuan-tuan, dia bukan calon-calon orang kaya. Getinya, tuan-tuan, ya, ialah dia kaya lah, tapi maksudnya waktu perintah solat, waktu berzakat, waktu perintah Allah Ta'ala, dia akan jaga aurat itu tadi, wirid itu dia akan jaga. Ini kaya yang sebenar, tuan. Inilah zuhud yang dimaksudkan dalam Islam, bukan dengan, tuan-tuan, hanya menzahirkan pakaian yang miskin, susah, minta sedekah dan seumpamanya. Zuhud itu, tuan, ialah zuhud yang di hati, tuan. Kalau kita nak, tuan-tuan, bersih hati kita, hidup hati kita, tuan, kita hidup dengan zuhud, tuan-tuan, banyakkan zikrullah. Maka sebab itulah penting, kekalkan wirid lepas solat. Kekalkan wirid lepas solat, baca wirid. Jangan melencek-lencek nak balik, ya, tuan-tuan. Ya, esok kita akan marah kepada imam. Hegeh punya imam, baca dah lambek. Kan, esok kat pada mahsyar, terima kasih imam. Sebab saya subhanallah sekali saya baca tu adalah bogek sikit amal saya. Baru kita terima kasih kat imam. Sekarang kita nampak imam ni, dan kalau boleh tak payah wirid-wiridnya. Kita pun persoalkan lagi Datuk. Oh, dalil tak. Mulalah dia. Merapu-rapu, tuan. Kita kata memang ada pandangan pelahan. Ada pandangan baca biasa. Ada tujuan wirid itu ialah taklim mengajar, tuan-tuan. Tetapi kita bolehlah raikan suasana, budaya, keadaan, mazhab setempat, tuan-tuan. Yang tak ada salahnya pun mazhab Syafi'i dah cantik dah. Pakailah, tuan-tuan. Ya, banyakkan zikir, tuan-tuan. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita menghidupkan hati, ya, kita kena berdamping, tuan-tuan, duduk dalam majlis-majlis zikir. Duduk dalam majlis-majlis ilmu, tuan-tuan. Ini insya-Allah akan, tuan-tuan, menjernihkan hati kita, menghidupkan hati kita. Barulah kita ni dikatakan hidup, tuan-tuan. Bukan hanya jasad kita sihat walafiat, tak ada kena COVID, booster 14 kali, tuan-tuan, dia dah okey semua, pakai golang pink ke apa, tuan-tuan. Tapi sebenarnya dalam tu yang kita kira, tuan. Elok ke tak elok roh kita? Roh dalam ni macam mana? Nak menguatkan roh kita, tuan-tuan, kena banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzuhud, tuan-tuan, dan juga berdamping dengan para alim ulama. Tuan-tuan sekalian,